Mana start ni? Itulah kau, shoot dalam gelap, tak nampak apa-apa dah. Butang rekod tak nampak. Dah rekod Okey, jap. Okey. Nampak aku tak? Gurau sikit tak boleh. Gurau sikit nak marah. Okey, stand by. Betul. Baru lawa. Okey, betulkan rambut. Okey, sikat tepi macam budak sekolah. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. And bagi yang lama, aku minta maaf sangat-sangat sebab aku dah lama sangat tak buat video. Lebih kurang dalam bulan ni aku buat satu video je, tak silap aku. Bukan sebab aku malas. Memang aku minta maaf sangat-sangat, bukan sebab aku malas. Tapi bulan ni punya dugaan lain macam, babe. Dugaan dia sampaikan macam aku dah siap rekod 3-4 video. Kadang-kadang audio hilang, kadang-kadang video hilang. Hari tu aku nak edit video aku tengah buat. Tiba-tiba laptop aku rosak. Terus tak boleh pakai, babe. Dia punya tahap rosak tu kena beli baru. So macam bulan ni aku punya derita tu lebih sikit lah. So macam aku tak tahulah, dugaan seorang YouTuber nak buat cerita seram ni memang betul-betul berat lah aku rasa kot. Kan memang macam ada something yang tak bagi kita bercerita tentang dia. Betul, sejak aku bercerita hantu ni memang dugaan tu macam-macam pelik-pelik lah. And insyaAllah kalau video ni keluar, maksudnya aku berjaya lah record, aku berjaya apa lagi aku nak tipu ni. Kalau video ni berjaya keluar, maksudnya aku berjaya lah record, aku berjaya edit, aku berjaya proses rakaman ni. Tapi kalau video aku tak keluar dalam tempoh seminggu, 2 minggu, maksudnya dugaan lagi lah tu. Aku dah cakap bilik ni keras, nak record je ganggu, Aku dah lah tidur seorang. Bagi yang baru tengok, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. And bagi yang lama, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab korang kembali menonton channel aku. So teruskan menonton. And cerita pada malam ini bertajuk Flat PKNS. And guys, di akhir cerita ni aku ada sediakan satu video untuk korang. Video eksplorasi di mana aku pergi kat rumah lama aku. Aku sebenarnya adalah seorang fresh graduate. Aku dulu belajar kat Melaka. Lepas habis je study bulan Januari awal tahun ni, aku terus datang Shah Alam sebab dapat kerja. So aku datang Shah Alam ni dengan apa orang cakap? Sebatang kera. Kera tu monyet. So aku datang Shah Alam ni dengan sebatang kara. Sebatang kara. So memang orang cakap apa? Memang seorang penjajah lah. Bodohnya ayat aku malam ni. Ya Allah, lama sangat tak buat video. Okay, kita start balik Bismillahirrahmanirrahim. Aku merupakan fresh graduate. So, aku merupakan fresh graduate daripada UiTM Alor Gajah Melaka. Maksudnya aku habis bulan 1 hari tu. Then, aku terus datang ke Shah Alam sebab nak cari kerja. Alhamdulillah dapat kerja. Aku terus sewa rumah dekat flat PKNS Shah Alam. Masa aku datang Shah Alam tu, aku memang sebatang kara lah. Memang aku datang sini seorang-seorang. Aku tak ada kenalan. Parents aku pun duduk Pahang jauh. So memang kat sini aku senang cakap, aku berdikari gila-gila kat sini. And masa aku sewa bilik dekat flat PKNS tu, aku dapat berita tentang bilik ni pun dekat Facebook. Facebook rumah sewa kan. And time tu memang kita sebagai student baru grad, tak ada duit sangat. So memang nak cari rumah yang paling murah lah kalau boleh. Kan, lepas tu ada satu iklan. Dia cakap ada flat PKNS, sewa bilik. Murah, memang murah lah. Harga dalam 300 macam tu untuk satu bilik. Aku memang nak cari sewa bilik lah. Sebuah bilik kan. Sebab yelah student, kalau RM300 dapat satu bilik tu kira macam selesa lah. Aku memang suka duduk sorang-sorang. Sebab apa? Kau duduk sorang-sorang ni rasa macam secure lah kan. Ada privacy. Kau bayangkan kalau tiba-tiba aku ada roommate, kan, tak jadi YouTube ni. Tengah cerita-cerita, roommate kita sembang, "Oh, pinjam Maggi." Dah tak jadi cerita YouTube. So aku prefer duduk sorang. Sebab bila kita duduk sorang ni, kita boleh buat apa-apa je kita nak. Korang jangan fikir bukan-bukan tak baik, berdosa. Aku baik tau. So lepas tengok iklan tu, aku pun pindah lah duduk kat flat PKNS.
Aku sewa bilik dekat flat tu. Flat PKNS ni merupakan flat kos rendah. Maksudnya memang rumah situ rumah murah-murah lah untuk orang yang baru berkeluarga, orang yang macam tak berkemampuan sangat kan. Memang sesuai lah duduk dekat flat PKNS tu. Aku sewa bilik single dekat rumah tu. Satu rumah ada 5 orang. Tapi 5 orang tu semua tak bergaul. Jenis yang duduk rumah, duduk dalam bilik, buat hal sendiri. Termasuklah aku. Yelah, orang tak bergaul, takkan tiba-tiba aku nak ketuk pintu kan. Assalamualaikum, saya nak berkawan ni, saya sunyi. Nanti kena pukul dengan kuali. Rumah aku dekat blok 48, tingkat 5. Blok 48 ni merupakan blok penduduknya adalah terdiri daripada kaum India. Memang the whole block, satu blok tu semua India aje. Yang Melayu cuma kami orang satu rumah. Macam aku cakap tadi, flat PKNS ni merupakan flat secara diri kos rendah. So, memang bila cakap kos rendah ni, memang tak ada lift. Flat tu 5 tingkat, tak ada lift. And rumah aku berada di tingkat 5. Kau bayangkan dari tingkat 1 nak naik tingkat 5, memang mencarut babe. Kau bayangkan lagi sekali, kau nak pergi kerja, dah lambat nak pergi kerja ni, kau berlari pergi bawah. Sampai bawah, kunci motor tertinggal babe. Kau kena berlari balik naik atas, dah lambat pergi kerja. Time tu kalau kau boleh karang satu buku, buku tu dipenuhi dengan carutan je. So disebabkan itulah tingkat 5 ni tak ramai penghuni. Sebab apa? Sebab dia rasa macam beban nak naik sampai tingkat 5. Senang cakap, kalau satu level ada 10 rumah, maybe 5 rumah je ada penghuni dekat tingkat 5 ni. And flat PKNS ni memang orang cakap flat yang daif lah. Daif ni maksud dia macam keadaan tu menyedihkan lah. Suram, ada yang rosak, longkang pun berbau, cermin tingkap rumah kosong pun orang cakap dia tutup dengan kotak-kotak. Kalau lepas hujan, bau longkang tu memang And kalau malam-malam, sumpah seram. Dengan nak naik tangga ke tingkat 5 tu, lampu lit-lap. Bukan lampu gaya kan, lampu panda floor tu kan. Kau naik tingkat 1, tingkat 5, lit-lap. Kau naik tangga macam pergi disco kan. Naik tingkat 1, lit-lap. Tingkat 2, lit-lap. Tingkat 3, lit-lap. Tingkat 5 terus tak ada lampu tangga. Sebab itulah tingkat 5 ni kurang penghuni. Aku pernah sekali lah, aku memang duduk tingkat 5. Time tu baru pindah. Kau bayangkan kau nak bawa naik barang-barang yang kau pindah tu naik tingkat 5. Satu round okey lagi, barang banyak kat bawah. Masuk round yang ke-5, kau dah nampak ayah pink. So balik pada cerita tadi, bilik tu taklah besar mana pun, lebih kurang dalam 1 depa, 2 depa, lebih kurang dalam 3 depa lah. 3 depa panjang, 3 depa panjang, 3 depa lebar. Dia bentuk petak je bilik aku tu. So dekat bilik aku yang bentuk petak tu, ada satu pintu kat ujung sini, and belah sini pula ada tingkap nako. Tingkap nako tu kalau nak cakap yang tingkap yang apa nak cakap tingkap macam mana? Tingkap yang serak. Macam tu. So bilik petak, sini ada pintu, sini tingkap penuh dinding tu. So memang cakap bilik tu tak besar, tak kecil, tapi selesa lah. Ada satu almari, ada satu katil tepi tingkap. Tapi yang malangnya, tingkap nako yang aku cakap serap tu, dia menghadap koridor luar. Maksudnya kalau aku buka tingkap tu, aku dapat nampak koridor untuk orang lalu lalang. And yang malang lagi, depan rumah aku merupakan rumah kosong yang tingkap dia ditutupi oleh kotak. So memang kalau pada waktu malam aku buka tingkap, memang aku akan pandang koridor yang gelap. Dan seberang koridor ada satu rumah gelap usang yang tingkap dia ditutupi oleh kotak. And bila bilik kita ni menghadap koridor, bau kepam dia lain macam babe. Sebab apa? Sebab tak ada pengudaraan yang baik. Memang angin tak masuk. Ibarat kata, kalau ada orang lalu koridor tu, tiba-tiba dia terkentut kan. Bunyi kentut macam bunyi exhaust Volkswagen. Contoh kan, dia lalu koridor, depan bilik korang, lalu koridor, tiba dia kentut kan. Bau kentut tu masuk terus ke tingkap bilik korang. So aku yang dalam bilik ni, nak mengelakkan daripada mati kepanasan, aku terpaksalah buka tingkap tiga-tiga luas-luas. So nak tak nak, memang malam-malam aku buka lansir luas-luas, tingkap luas-luas. Memang aku akan nampak terus koridor
dan rumah sebelah yang kosong tu. And biasanya orang-orang India ni waktu maghrib adalah waktu sembahyang diorang kan. Waktu diorang bakar colok tak silap aku. And bila diorang bakar colok, mostly bau-bau colok, asap-asap colok tu akan naik ke atas and akan terus masuk ke dalam bilik aku. Tapi bau colok tu aku tak kisah sangat sebab aku hormat lah diorang nak semayang kan. Tapi nak cakap, flat tu memang teruk pengudaraan dia. Memang semua jenis masakan masuk dalam bilik aku. Aku dah lah duduk bujang tak pandai masak, tiba-tiba bau kari. Tak menangis aku. So cerita dia bermula lepas seminggu aku dekat rumah tu. Minggu pertama memang okey. Cumanya aku tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab panas sangat. Panas sampai tahap buka baju pun still berpeluh, still kepam. Kipas aku beli 3. Kipas siling, kipas yang stand tu, kipas duduk aku beli 2. Still berpeluh babe. Peluh dia sampai tahap time kau bangun subuh, kau pergi kat cermin bilik berkabus sebab panas. So ada satu hari weekend, memang aku stay kat rumah lah dari pagi sampai malam. Panas dia na'udzubillah, jangan cakap lah babe. Panas dia, lepas mandi tak lap badan, biar dia kering sendiri je. Dah kering, kau mandi balik, lepas tu biar dia kering balik. And masuk time maghrib, macam biasalah, diorang dah start bakar colok. And bau-bau tu dah start naik sampai ke bilik aku. Aku tak boleh tutup tingkap, sebab kalau aku tutup tingkap memang aku mati lemas. So aku biar je lah asap-asap tu masuk. Aku just duduk kat bilik main phone, buat bodoh je. Takkan nak menjerit pula, tak sopan lah kan kita menumpang tempat orang. And bila malam tu untuk isi masa lapang aku start layan Bigo. Bagi yang tak tahu, Bigo ni adalah satu apps untuk orang buat live. Kat situ memang macam-macam jenis orang lah ada. Tapi aku buka Bigo. Aku buka Bigo ni sebab aku nak tengok paranormal activity. Paranormal activity ni dia buat live. Dia pergi tempat seram, dia cari-cari hantu. So sambil layan tu, tutup dah pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi tu orang cakap memang waktu pintu alam gaib terbuka lah, senang cakap. So 2 pagi tu pencarian hantu dalam Bigo ni makin lama makin best lah. Makin lama makin banyak aktiviti kan. Orang cakap entiti yang ada. So diorang pun siap buat macam baca mantra, diorang siap buat pemujaan sebab nak bagi hantu ni keluar. Time tu aku tengok Bigo orang cari hantu tu dalam keadaan loudspeaker sebab aku tengah sambung dengan wire charging. Dengan loudspeaker tu aku memang orang cakap kalau diorang menyeru ke, kalau diorang buat penyembahan ke, kalau diorang buat pemujaan ke, memang sound tu terus direct dengar kuat-kuat dekat bilik aku. Dia seru ni bukan seru pakai mantra Jawa ke apa tak. Dia seru macam dia bagi salam kan, dia bagi minta izin. Contohnya macam Assalamualaikum wa ibadillahi solihin, ya bangsa jin, aku tahu kau ada kat sini. Tapi kalau aku habiskan nanti tiba-tiba ada pula kat sini. So better aku simpan je, tak payah habiskan. Tapi macam tu lah lebih kurang kan, dia panggil. So bila dia panggil macam tu, aku buka loudspeaker, memang orang cakap memang kuat gila lah dengar. And makhluk-makhluk sekeliling aku pun dapat dengar. So maybe dia ingat aku yang panggil diorang. Meremang bulu roma, dia cakap jangan sebut. Tak, aku tak panggil. Aku tadi test buat video. Kalau tak biasa, jangan sebut. Kau jadi bukan-bukan, na'udzubillah. But then, dalam pukul 2 pagi macam tu, tiba-tiba ada bunyi suara mengilai. Suara mengilai yang kuat datang daripada phone aku. Maksudnya tengah tengok live tu, tiba ada bunyi suara mengilai. Aku yang tengah tengok khusyuk ni, phone aku tercampak ke bawah. Memang betul-betul mengilai lah, macam tengah tengok khusyuk-khusyuk, tiba Allah subhanallah jatuh telefon. Macam tu lah, macam latah-latah sikit lah kan. Tadi tu memang bunyi perempuan mengilai kuat gila lah. So aku pun kuatkan semangat, aku ambil balik phone, aku buka YouTube. Aku layan cerita-cerita lawak. Aku layan DDM Friend, aku layan Upa Ipin. Sebab apa? Sebab nak kembalikan balik semangat aku. So lebih kurang dalam 30 minit lepas tu, aku pun terasa macam nak buang air. So aku keluar, pergi toilet, settlekan apa yang patut. That time memang ruang tamu gelap gelita.
Yang ada just lampu daripada luar je ikut tingkap. Bilik pun tutup rapi, senyap sunyi. Bila aku masuk bilik je, aku pandang luar. Contoh macam ni pintu kan. Okay, sebelah ni tingkap. So aku masuk bilik je, aku terus pandang luar. Aku pandang sebelah, bukaan tingkapnya luas. Dan ternampak koridor yang kosong, gelap. Di sebalik koridor ada sebuah bilik yang berlapik dengan kotak. So aku pergi dekat tingkap tu. Aku intai kiri kanan, kosong, senyap sunyi. Maybe pukul 3 orang dah tidur. Tapi that time still bau colok tu lah. Kan tengah malam aku hirup ingat nak bau udara segar, tiba-tiba terbau colok pula kan. So cepat-cepat aku beralih. Aku kembali baring kat katil aku. 5 minit aku baring, tiba-tiba ada satu bunyi tapak kaki berjalan dekat koridor. Tapi aku perasan yang bunyi berjalan ni ibarat seseorang berjalan berkaki ayam dan memakai gelang kaki. Cing, 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 kecing. Aku buat bodoh je lah kan. Aku fikir maybe anak jiran sebelah bawa balik benda kuil ke apa ke kan, tinggal selipar ke. So aku buat bodoh, aku sambung main telefon. But a few minutes after that, aku bunyi lagi suara orang berjalan. Cing, 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 cing. Kalau tadi dia berjalan ke sana kan, now dia berjalan ke arah sana. Dalam otak aku snuzon. Aku fikir, oh maybe tadi dia pergi balik rumah, dia tertinggal kunci. So dah beli kunci, dia nak turun bawah balik. Tapi beberapa minit lepas tu, bunyi lagi orang berjalan. Cing, 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 cing. Tapi kali ni bunyi tu, kaki tu seakan berhenti betul-betul di hadapan tingkap bilik aku. Macam aku cakap tadi, tingkap kan. Okay, ni tingkap bilik aku. Ini ada koridor. Ini rumah lagi satu. Dekat koridor ni, tengah-tengah ni, macam ada orang berhenti berjalan kat situ. Dan aku snuzon lagi lah. Maybe orang tu berjalan, dia nak main phone kot. So dia berhenti sekejap, dia nak text someone ke. Lepas tu aku rasa macam better aku intai lah. Sebab bukan apa, sebab flat PKNS ni memang terkenal dengan kes kecurian. Aku risau takut tiba pencuri nak mencuri rumah aku ke kan. So aku daripada katil tu, aku turun perlahan-lahan. Aku tunduk macam askar ni tu, memang macam askar. Aku tunduk, aku intai sikit dekat tingkap tu. So bila aku hulur kepala sikit, memang bucu-bucu tingkap. Aku intai. Dan dalam gelap koridor tu, aku ternampak seorang perempuan tengah berdiri betul-betul di tengah-tengah koridor depan tingkap bilik aku. Tapi dia berdiri menghadap rumah kosong yang berlapik kotak tu. Cakap kan, okay, ni tingkap bilik aku, ini ada koridor, ini ada rumah sebelah. Dia berdiri dekat sini, tapi dia berdiri tu, dia pandang bilik rumah sana. And perempuan tu memakai sari berwarna merah, berdiri tegak je pandang rumah sebelah. Time ni aku macam fikir positif lagi. Aku snuzon lagi. Aku ni memang bagus. Aku buat snuzon memang nombor 1. Astaghfirullahalazim, riak pula. Tapi time ni aku snuzon, aku cakap maybe ni bawa balik kuil kot. Kan, bawa balik kuil, dia penat, dia berhenti kejap. Then aku pun ke belakang, aku sambung baring atas katil, aku main telefon. Sampaikan pada satu masa, beberapa minit selepas tu, ada bunyi ketukan pintu rumah aku. Pukul 3 pagi, orang ketuk rumah. Kau rasa-rasa nak buka tak? Kalau aku memang tak lah aku nak buka. Aku dah lah muda lagi, fresh graduate. Kan tiba-tiba kena rogol, tak tahu asal aku hamil anak haram. Tapi, aku bunyi lagi ketukan pintu rumah. Time tu aku duduk diam je. Aku senyap je. Aku fikir maybe housemate aku kot. Maybe dia balik pada lepak, tertinggal kunci rumah. So aku berdiri, aku berjalan ke arah pintu, aku buka pintu.
keluarkan kepala sikit kat pintu. Time tu ruang tamu memang gelap gelita. So bila ruang tamu gelap gelita ni, aku memang takut lah nak berjalan kan. So aku ke belakang, tutup pintu balik. Aku tutup pintu, aku terus kunci. Aku ni bukan tak bertimbang rasa, tapi aku takut. Macam aku cakap tadi, kalau kena rogol siapa nak bertanggungjawab kan. So lepas aku kunci pintu, aku nak berjalan balik ke katil. Bila aku nak jalan balik ke katil tu, aku pandang sebelah nak tengok tingkap tadi. Yang aku cakap perempuan India pakai sari tu dah tak ada. Koridor tu kembali gelap, kosong. Maybe time tu dia dah turun bawah kot, ataupun dah balik rumah ke kan. So aku terus pergi ke katil, aku terus sambung main telefon. Baru nak baring, baru capai bantal nak baring, kali ni pintu diketuk lagi. Tapi kali ni yang ketuk pintu bukan pintu rumah aku, tapi kali ni yang diketuk adalah pintu bilik aku. Aku pandang je pintu tu. Aku duduk senyap, aku keraskan badan, aku pandang je pintu tu. Dalam otak aku fikir, nak buka tak nak, buka tak nak, buka tak nak. Ni kalau buka jadi apa-apa, kena pukul ke apa ke, aku ni lah insan yang lemah. So aku duduk keras-keras atas katil tu, bunyi lagi. Kali ni dia kasar sikit, dia ketuk tu. Time ni aku senyap je. Memang orang cakap time ni kalau aku bernafas pun, memang aku nafas slow. Apa aku cakap ni? Memang time ni aku duduk senyap je. Orang cakap kalau bernafas pun, aku nafas pakai mulut sebab tak bagi orang dengar. Then senyap je, macam dah tak ada orang lah ketuk pintu kan. Tu aku sambung baring, aku tengok je pintu tu. Lepas tu, aku bunyi lagi sekali ketukan. Tapi ketukan ni lain sikit bunyi dia. Bukan bunyi ketukan pintu, tapi bunyi ketukan di tingkap bilik aku. Katil aku sebelah tingkap. Memang bunyi tingkap tu rapat betul dengan telinga aku. Kalau fikir logik, mana mungkin orang mampu capai tangan nak ketuk tingkap bilik aku. Macam aku cakap tadi, bilik aku, koridor, rumah sebelah. Koridor ke bilik aku ada satu macam tempat lopong. So kalau dia nak capai pun memang takkan sampai. Kalau kita fikir logik, orang takkan mampu buat macam tu. Dan bunyi lagi. Tapi kali ni bunyi diselangi dengan suara bercakap perlahan. Bercakap perlahan dengan dialek India. Suara dia macam seorang perempuan India cakap Melayu. Dia ketuk tingkap aku dan dia cakap, "Tadi ketuk pintu tak buka. Tadi ketuk rumah tak buka. Ketuk bilik tak buka. Ketuk tingkap tak nak pandang." Suara tu seakan berbisik sebelah telinga aku. Bisik perlahan tapi jelas. Suara tu memang bunyi seakan manusia yang jelas gila. And aku tak tahu mana datang keberanian aku. Aku jawab balik, "Saya tak kacau awak. Saya tak panggil awak. Jangan kacau saya." Memang time tu benda tu tiba-tiba keluar dari mulut aku. Aku tak berani langsung. Badan aku keras je. Tapi bila aku lepas cakap macam tu je, aku bunyi satu tapak kaki yang sama. Ibarat perempuan memakai gelang kaki berjalan. Kecing, 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 kecing. Hilang. So itu saja cerita pada kali ni. Thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa nantikan cerita aku yang datang. InsyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik. Walaupun hilang ribu-ribu jenis video, aku akan buat lagi sekali untuk korang. Buat 10,000 kali pun tak apa, asalkan korang bahagia. Cik ayat. Tapi korang jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa on notification button. Next kita akan sambung cerita lagi. Cerita seram-seram yang banyak-banyak lagi. Tapi yang penting korang support aku, korang stay dengan aku. So that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye. Cik, korang tunggu apa lagi? Oh, nak tengok video kan? Nak tengok footage kan? Okay, jap. Okay, korang tengok video ni Video ni aku rekod minggu lepas.
And video ni merupakan video sebenar aku. Aku pergi ke tempat rumah lama aku. So, saksikan. Okay, ni dah on ke? Okay, buka jap. Oh, di luar hidung. Okay, dah on ke? Okay. Today, aku nak bawa korang pergi ke flat 48. So, stay tune and rempit kau and kau tunjukkan suasana kat sana. Ni baru petang. Jom kita gerak tengok flat 48, flat PKNS 48. Apa aku cakap ni? Cuaca pun agak suram. Suram kan? Tak nampak. Cuaca dia macam mendung-mendung basah. Mendung-mendung basah macam tu. Tapi tak apa, let's go. So, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kemalangan dan juga bala bencana. Bismillah. Amin. Okay, macam korang dapat tengok, kat situ kita ada flat-flat kan. Okay, area rumah aku kat situ lah. Nanti kita akan masuk. Tapi area rumah aku dalam sikit. Dalam lagi pada tu. So, jom gerak. So, masuk sini. Okay, ni kawasan dia. Kawasan dia macam ni. Weh kucing, kurang hajar kau duduk atas kereta orang. Kau dah lah tak bayar road tax. Tengok, okay, ada orang main basikal. Okay guys, aku dah sampai dekat flat aku dulu. Pasal saya ingat ni. Okay, so kau kat belakang. Asal muka macam pondan ni, ya Allah. Kat belakang ni merupakan flat yang aku cerita. Dan kalau kau tengok kat depan, ni lah rupa flat. Lama weh datang sini. Last aku datang, time aku miskin. Sekarang pun miskin juga. Okay, so inilah flat yang aku cakap tu. Okay, bawah dia memang sunyi, sepi. Jom kita naik. Okay, korang tengok bawah dia. Bawah dia memang sunyi. Bawah ni gelap, gloomy. Okay, so kalau kita tengok ke atas, okay, ini rupa dia. So, jom kita naik. Kalau dibandingkan dengan apartmen lain meriah baik. Tapi apartmen ni sunyi. Ni longkang. Penat baik. So ni tingkat atas sekali. Cak ada anjing tak? Dulu ada anjing. Besar be anjing dia. Okay, so ni rumah aku. Okay, ni rumah aku dulu lah. Rumah aku dulu. Ni bilik aku dulu. Ini rumah aku cakap. Tutup dengan kotak, tapi dia dah renovate. And kat sini dia berdiri. Dia membelakangi aku. Itu bilik aku. Kau cakap orang ketuk, tak sampai. So, itulah. Kalau kau perasan, memang sepanjang blok ni, orang cakap memang sunyi,
tak ada orang, tak meriah. Orang cakap kalau gelap kan, suram, malam-malam koridor tak ada lampu. So nak aku nak turun balik gap kereta. And now pun dah bau-bau Indian nak semayang kan, dia bakar colok. So let's go. So itulah, dah naik tadi and mengah sikit lah sebab lama tak naik, penat ke lah. Tinggi bai, 5 tingkat, lama tak naik, macam 10 tingkat. Aku dah kurus sikit lah. Okay, tapi nak cakap, itulah tempat yang aku ceritakan. Tapi sorry lah, first time kan buat eksplorasi. So aku macam awkward sikit lah cakap seorang, orang pandang. Tadi aku naik orang pandang bai, dengan mengah-mengah lagi dengan ni, entah ni aku rekod ke tak ni. Rekod. Aku kalau penat memang aku nak marah orang. So that's all for today. And itulah yang aku nak tunjuk tadi, di mana aku nampak benda tu and keadaan flat aku. Aku tak faham sebab flat lain semua macam meriah-meriah, budak jerit-jerit, happy-happy. Tapi flat tu macam seram je. Entahlah, ada dah tu sejarah dia. So itulah, sambil aku ambil nafas ni, aku rasa that's all. Thank you for watching. Bye.